Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Berita baik sahabat-sahabat semua untuk rakyat Malaysia berkaitan dengan skandal membabitkan mantan Perdana Menteri Abakau ya, berisu program ataupun projek Jana Wibawa sahabat-sahabat semua. Dan kenyataan mahkamah ini pastinya akan membuatkan Abakau ini masuk gua. Kerana ketika mereka membuat rayuan, mahkamah pula membuat kenyataan mengatakan bahawa tuduhan itu jelas dan tidak samar-samar seperti Azmin Aili. Jadi mahkamah mengarahkan Abakau untuk membuat pembelaan. Jadi ya, mari kita ikuti perkembangan berita ini sahabat semua. Dan satu lagi perkembangan juga berita baik daripada pihak mahkamah ataupun pejabat peguam negara berkaitan dengan cubaan ya Sadiq Sipak Raga untuk membuat semakan ke atas tuduhannya kepada Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan. Jadi hari ini kata mahkamah, tuduhan cukup jelas untuk Muhyiddin sedia pembelaan. Itu antara jawapan balas daripada pihak mahkamah terhadap rayuan ya yang cuba dibuat oleh Abakau ini. Jadi untuk kita mengikuti secara lanjut butirannya sahabat semua, menurut mahkamah rayuan, bekas Perdana Menteri itu tidak boleh mendakwa beliau terpedaya kerana 4 tuduhan terhadapnya kurang butiran, bukan kurang siuman ya. Jadi Muhyiddin Yassin mampu katanya untuk menyediakan pembelaan terhadap 4 tuduhan salah guna kuasa berhubung program Jana Wibawa yang dihadapinya, kata mahkamah rayuan dalam alasan penghakiman bertulis yang dikeluarkan minggu lepas. Hakim Hadaria Said Ismail berkata, tuduhan-tuduhan terhadap Muhyiddin katanya mengandungi semua unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tahun 2019. Jadi kami berpandangan tuduhan tersebut jelas dan tidak samar-samar, kata dalam alasan bertulis 31 muka surat yang diterbitkan dalam talian. Pada 28 Februari, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Hadaria membenarkan rayuan pihak pendakwaan dan mengembalikan tuduhan yang sebelum ini dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi. Menyampaikan keputusan sebulat suara mahkamah, Hadaria berkata Mahkamah Tinggi terkilaf dari segi undang-undang dengan berpendapat bahawa tuduhan-tuduhan tersebut cacat. Jadi hakim-hakim lain menganggotai panel pendengar yang tadi itu terdiri daripada Azmi Arifin dan SM Komiti. Dalam penghakiman itu, Hadaria menyatakan bahawa Muhyiddin didakwa atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri dan Presiden Parti Bersatu, memenuhi unsur pertama iaitu beliau sebagai pegawai awam. Unsur kedua, kesalahan turut disebut dalam tuduhan-tuduhan tersebut apabila mendakwa Muhyiddin menggunakan kedudukannya, katanya. Jadi Hadaria juga berkata, rujukan kepada suapan dan dakwaan bahawa ia diperoleh oleh Muhyiddin untuk sekutunya iaitu Bersatu sudah memadai untuk membentuk unsur ketiga dan keempat dalam tuduhan. Pada pendapat kami, butiran yang terkandung dalam setiap tuduhan cukup untuk memberi notis kepada responden iaitu Muhyiddin mengenai perkara yang mana dia didakwah, katanya. Tambah lagi, Muhyiddin tidak mempunyai asas untuk mendakwa dia diperdaya oleh kekurangan butiran. Justru, tiada keperluan bagi pihak pendakwaan untuk memberikan butiran lanjut tentang bagaimana kesalahan itu dilakukan, kata hakim itu. Hadaria juga berkata, panel hakim bersetuju dengan pihak pendakwaan bahawa cara kesalahan itu dilakukan bukanlah unsur kesalahan yang perlu dinyatakan dalam tuduhan. Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM tidak memerlukan perayu pendakwaan menyatakan dalam setiap tuduhan sama ada responden membuat sebarang keputusan atau mengambil sebarang tindakan untuk menerima suapan itu, katanya. Dan katanya lagi, panel juga bersetuju dengan pihak pendakwaan bahawa cara kesalahan dilakukan dibuktikan melalui keterangan pada perbicaraan. Pada 15 Ogos tahun lepas, Hakim Jamil Husin membenarkan permohonan Muhyiddin agar tuduhan terhadapnya dibatalkan dan beliau membebaskan beliau iaitu Muhyiddin Yassin ya sebagai bekas Perdana Menteri ketika itu. Muhyiddin didakwa menyalahgunakan kuasa sebagai Perdana Menteri antara 8 Februari 20 Ogos tahun 2021 berhubung program Jana Wibawa dengan berusaha untuk mendapatkan
sebanyak RM232.5 juta ringgit untuk sekutunya, iaitu Parti Bersatu. Dia mengaku tidak bersalah selepas tuduhan dibicarakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi pada 10 Mac. Dan pada 9 Julai, panel 5 Hakim Mahkamah Rayuan akan mendengar permohonan Muhyiddin untuk menyemak keputusan mahkamah dalam usahanya untuk mengetepikan keputusan 28 Februari dan agar rayuan tersebut didengar semula oleh panel baharu. Peguam utama Muhyiddin, Hisam Tepitiok, berkata, pasukan pembelaan telah meminta panel dianggotai oleh ramai hakim kerana kes itu melibatkan isu undang-undang yang serius berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah rayuan. Bagaimanapun, pihak pendakwaan memohon agar permohonan itu dibatalkan atas alasan ia remeh dan menyalahgunakan proses mahkamah. Kalau kita lihat sahabat semua, betapa bersoraknya ya penyokong-penyokong Perikatan Nasional, terutamanya daripada PAS, yang mengatakan Muhyiddin didakwa ya penyalahgunaan kuasa pendakwaan politik dan sebagainya. Mereka bersorak dan Muhyiddin sendiri menyatakan kononnya dia dibebaskan kerana tidak bersalah. Hakikatnya sahabat semua, harus diingat, dia dibebaskan bukan kerana didapati tidak bersalah, tetapi kerana ada kesilapan teknikal. Dan sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Mahkamah Rayuan sendiri kerana adanya keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Seksyen, kalau saya tidak silap, dikatakan terkilaf ya dengan butiran tersebut, dan hari ini ya pertuduhan itu dikembalikan semula. Dan kita boleh nampak usaha yang sedang dilakukan oleh bakau ini untuk cuba menyemak keputusan, merayu untuk dibatalkan dan sebagainya. Tetapi ya jawapan daripada mahkamah hari ini menyatakan pertuduhan itu jelas dan tidak samar-samar. Terbaik. Jadi berkaitan dengan Syed Saddiq Sipak Raga, isu peruntukan muar, AG ataupun pejabat peguam negara membantah Syed Saddiq untuk memohon kebenaran semakan kehakiman. Jadi kalau hari ini sebentar tadi kita boleh lihat ya, Syed Saddiq Sipak Raga ini membuat satu sidang media, kononnya ya rakyat dizalimi, pandai pula ya mereka menggunakan mengangkat rakyat untuk bersama-sama dengan mereka untuk menghasut dan sebagainya. Sedangkan keputusan ya perkara itu berlaku kerana tindakan beliau Syed Saddiq Sipak Raga ini untuk mengkhianat kerajaan yang ada pada hari ini. Ya, dengan sebelum ini menyokong, lepas itu menarik balik sokongan, dan kini bersama dengan Muhyiddin, Perikatan Nasional, untuk ya menyebarkan persepsi buruk macam apa yang mereka sedang lakukan sekarang ini, sahabat semua. Itu pandangan saya lah. Jadi untuk lebih details lagi, saya ingin membacakan kenyataan ini, yaitu Peguam Negara akan membantah permohonan kebenaran semakan kehakiman daripada Syed Saddiq untuk membatalkan apa yang didakwanya sebagai keputusan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaan membatalkan sebanyak 730,300 bagi peruntukan ya kawasan Parlimen Muar. Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali Arwi mengesahkan Jabatan Peguam Negara yang mewakili Perdana Menteri dan kerajaan akan mengemukakan bantahan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Syed Saddiq memerlukan kebenaran daripada Mahkamah Sivil sebelum dia boleh meneruskan semakan kehakiman. Jadi berdasarkan undang-undang, Mahkamah Sivil memerlukan kebenaran sebelum mendengar merit semakan kehakiman untuk membatalkan cabaran yang remeh, menyusahkan dan bersamaan dengan penyalahgunaan proses mahkamah. Jadi bekas Menteri Belia dan Sukan itu serta 3 pemohon lain memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 23 April lalu. 3 pemohon itu ialah pengundi di kawasan Muar. Bekas Presiden Muda itu juga memohon perintah seri teori untuk membatalkan keputusan yang didakwanya dibuat 2 responden, iaitu Perdana Menteri dan juga Kerajaan Persekutuan, untuk membatalkan akses kepada sistem MyHAS yang menguruskan permohonan peruntukan RM2 juta bagi kawasan Parlimen Muar. Itu antara kenyataan ya daripada Syed Saddiq ini. Tapi sebenarnya memang logik lah, dulu kalau sebagai ahli parlimen dapat peruntukan kerana menyokong kerajaan, hari ini mengkhianat kerajaan ya, menjadi pembangkang, takkanlah dengan senang hati kerajaan boleh bagi kan. Lepas tu kononnya sudah berjumpa 2 kali dengan timbalan Perdana Menteri. Ya, keputusan itu pun belum dibuat. Jadi sekarang ini sebenarnya kerajaan pun sudah menyatakan ringan yang positif ya untuk memberikan
peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Tapi apapun, keputusan itu belum dinyatakan. Jadi tunggu dan lihatlah, saudara Sadik Sipak Raga. Jangan menghasut. Kamu sekarang adalah berada dalam pihak pembangkang bersama PAS dan Bersatu. Jangan gunakan rakyat kononnya membuat persepsi kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak memberikan sokongan. Peruntukan sebagai ahli parlimen. Itu antara, bagi saya, pandangan saya, ini adalah satu cubaan untuk membina persepsi buruk kepada Perdana Menteri dengan menghasut, menggunakan nama rakyat dan sebagainya. Jadi bagaimana pandangan anda sahabat semua? Adakah anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komentar anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun gangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.